Pagi. Halo Jai. Oke. Hai. Kan. Halo semua, selamat datang ke Taman Tunku Abdul Rahman. Kita berada sekarang di Taman Pulau Manukan, dan ini merupakan kaki tangan unit pendidikan Marine yang ditempatkan di Pulau Manukan. So, pada hari ini saya Elvin Michael adalah pegawai penyelidik di Taman Tunku Abdul Rahman, dan hari ini kita akan menyelami keunikan warna-warni kerang gergasi sempena program Junior Park Ranger yang diadakan julung kali oleh Taman-Taman Sabah. Jom, mari kita saksikan. Mari. Halo, sekali lagi. Sekarang kita berada di Pulau Manukan, dan ini merupakan map ataupun peta Taman Tunku Abdul Rahman, dan sekarang kita berada di pulau ini. So, di pulau ini kita mempunyai pejabat pentadbiran dan juga pejabat unit penyelidikan Marine, dan juga kita juga mempunyai bilik pameran kepada pengunjung-pengunjung ataupun pelancong. Bolehlah datang ke sini dan melihat keindahan flora dan fauna Marine di kawasan Taman Tunku Abdul Rahman. Oke guys, hari ini sekarang kita berada di pusat pameran Marine di Pulau Manukan, dan ini merupakan kedua kaki tangan kita yang menjaga bilik pameran ini. Dan kepada mereka atau pengunjung-pengunjung yang datang ke Pulau Manukan, bolehlah berjumpa dengan kedua-dua handsome boy ini untuk mengetahui lebih lanjut apa yang kita pamer di bilik pameran ini. Jom kita saksikan. Oke adik-adik, kita baru saja daripada pusat penyelidikan Marine, bilik pameran ini, dan kita telah meminjam spesimen kima gergasi. Ini adalah cengkerang kima gergasi, dan saya akan explain lebih lanjut tentang kima ini sebentar nanti. Tunggu. Oke adik-adik, kita jumpa lagi pada hari ini, dan pada kali ini kita berada di Dive Center Pusat Selaman yang dikendalikan oleh unit pendidikan Marine. Dan pada hari ini kita sangat bertuah karena kita boleh menyaksikan abang-abang kita ini untuk menjalankan penyelidikan tentang kima gergasi. Dan tanpa membuang masa, mari kita lihat apa yang mereka rancang pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih pada tuan penyelidik kita. Adik-adik, hari ini kita akan buat satu penyelidikan, yaitu penyelidikan kerang gergasi. Kita akan buat di kawasan Pulau Manukan. Oke, kita akan kira populasi, diversity, dan kita akan ukur size kima. Oke, tidak lupa juga kita akan ambil gambar dan video. Ini adalah untuk mengetahui populasi dan diversity kima gergasi di Pulau Manukan. Oke, untuk briefing tentang keselamatan semasa menyelam, kita akan serahkan kepada DM Jamadi untuk meneruskan briefing beliau. Oke, selamat pagi semua. Oke, hari ini saya Jamadi akan menjadi buat satu dive di Pulau Manukan. Saya akan briefing tentang untuk keselamatan di dalam air. Oke, pertama kita akan diving di kawasan Pulau Manukan untuk mengetahui populasi diversity kima gergasi di Pulau Manukan. So, sebelum kita diving, kita akan buat dive check, level to briefing. Oke, seperti body. Oke, seorang body nyalakan nih, awam dengan Rosli, saya dengan Ken, dan jangan lupa
equipment check. Oke, adik-adik, sebelum mereka turun ke laut, mari kita saksikan bagaimana abang-abang kita ini prepare equipment untuk diving. Jom kita saksikan. Pada hari ini, rekan-rekan sekerja saya akan menjalankan kerja-kerja kajian khimar gergasi. Mereka akan menyelam di hadapan pulau ini pada kedalaman 5 hingga 10 meter selama lebih kurang 45 menit. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui jenis atau spesies yang ada di perairan Taman Marine ini. Semakin banyak spesies yang ada, semakin tinggilah diversity hidupan ini. Selain itu, kajian ini dijalankan untuk mengetahui jumlah dan saiz kima yang ada pada ketika ini. Saiz kima adalah penting bagi kita mengetahui stok populasi kima di perairan kita serta biomas hidupan ini. Setiap tahun, kita akan menjalankan pemantauan populasi kima gergasi di seluruh kawasan Taman Marine. Ini membolehkan kita mengetahui status terkini populasi spesies ini di perairan Taman-Taman Sabah. Tahukah adik-adik apakah itu kerang gergasi? Kerang gergasi atau lebih dikenali sebagai kima adalah sejenis hidupan marine di bawah pengkelasan phylum Mollusca, kelas Bivalvia dan genus Tridacnylidae. Mollusca adalah phylum haiwan invertebrata kedua terbesar selepas Arthropoda. Mollusca merupakan phylum marine yang terbesar terdiri daripada 23% keseluruhan organisma marine yang direkodkan. Sebanyak 85,000 spesies mollusca yang telah dikenal pasti. Terdapat juga mollusca yang hidup di air tawar dan habitat daratan. Bivalvia adalah hidupan yang dikategorikan di bawah kelas mollusca air laut dan air tawar, yang kemudiannya mempunyai cengkerang. Cengkerang ini disambungkan dengan ensel bagi membolehkan membuka dan menutup cengkerangnya. Tridacnylidae adalah subkeluarga taksonomi kerang air masin yang sangat besar, yaitu Mollusca bivalve laut dalam keluarga Cardidae, yaitu kerang. Cengkerang kima mempunyai alur 4 hingga 6 dengan lipatan yang ketara boleh kelihatan. Cengkerang kima boleh mencapai berat sehingga 100 kg. Spesies seperti Tridacna squamosa, Tridacna croatia, dan Tridacna maxima mempunyai cengkerang yang bersisik di setiap lipatan. Setiap kima itu mempunyai mantle atau kita panggil isi kima. Ianya lembut dan berwarna-warni. Apakah pula jenis-jenis kima yang boleh kita jumpai di Taman Tunku Abdul Rahman? Di Sabah, kita amat bersyukur kerana biodiversity marine di lautan kita adalah tinggi. Di perairan Sabah, kita boleh menjumpai 7 spesies kima. Bagi perairan Taman Tunku Abdul Rahman, berdekatan dengan Bandaraya Kota Kinabalu, kita mempunyai 2 spesies yang mudah dijumpai. Antaranya adalah Tridacna squamosa dan Tridacna croatia. Mengapakah kima berwarna-warni? Pelbagai warna boleh kita lihat pada mantle kerang gergasi ini. Kebiasaannya, mantle akan berwarna biru, kuning, hijau, dan sedikit kehitaman. Warna-warna yang ada pada mantle kima ini sebenarnya adalah sejenis alga yang bernama Zooxanthellae. Alga ini melekat dan tinggal di permukaan mantle kima tersebut. Alga Zooxanthellae ialah sejenis tumbuhan sama seperti pokok. Ia memerlukan cahaya matahari yang cukup untuk menjalankan proses fotosintesis. Kebiasaannya, kima akan membuka cengkerangnya pada waktu siang untuk mendapatkan makanan dan cahaya matahari. Pada waktu malam,
Kima akan menutup cengkerangnya bagi mempertahankan diri daripada pemangsa. Alga zooxanthellae ini amat penting untuk hidup kima, kerana algae ini memberi makanan kepada kima dengan menjalankan proses fotosintesis. Kima akan menyerap nitrogen yang ada di dalam air laut dan kemudiannya membekalkan nutrien kepada alga zooxanthellae ini. Nutrien ini kemudiannya digunakan oleh alga bagi membentuk gula yang kemudiannya diserapkan oleh kima. Disebabkan kima memerlukan cahaya matahari, maka ia sering dijumpai di kawasan terumbu karang yang sihat. Kawasan terumbu yang cetek di kedalaman 3 hingga 10 meter, kita boleh menjumpai kima. Spesies kima seperti Tridacna croatia dan Tridacna maxima sering dijumpai di kawasan terumbu yang cetek. Namun, terdapat juga beberapa spesies kima seperti Tridacna squamosa dan Tridacna gigas dan juga Tridacna derasa yang dijumpai di kawasan kedalaman lebih daripada 10 meter. Apakah ancaman kepada kima gergasi? Populasi kima gergasi secara global telah menurun secara drastik. Antara ancaman yang paling besar adalah pencemaran laut yang disebabkan oleh kegiatan manusia yang tidak terkawal. Pencemaran laut ini akan menjaskan kehidupan kerang gergasi kerana ia memerlukan air laut yang bersih. Selain daripada itu, pengutipan kima gergasi yang tidak terkawal juga menjadi ancaman yang besar. Kebiasaannya, kima gergasi adalah sumber makanan terutamanya kepada penduduk tempatan yang tinggal berdekatan dengan kawasan laut. Ianya juga merupakan makanan tradisi mereka. Apabila ini berlaku, jumlah kerang gergasi akan menurun dan tidak berupaya untuk menghasilkan bibit yang baru untuk generasi yang akan datang. Ancaman semula jadi juga sentiasa ada di habitat semula jadi kima gergasi ini. Disebabkan populasi kima di dunia semakin menurun secara mendadak, maka spesies kima gergasi ini telah diisytiharkan sebagai spesies terlindung di bawah Akta Perikanan Sabah dan dikategorikan sebagai spesies terancam di International Union for Conservation of Nature. Oke ya. Oke. Nanti kita bincang Gimana? Oke, baiklah adik-adik semua. Abang-abang kita ini baru saja naik daripada laut. Tadi mereka telah menjalankan kajian yang pendek atau ringkas tentang kima gergasi ataupun kerang gergasi. Dan hari ini kita coba dengar apa pendapat mereka tentang penyelidikan yang singkat tadi. Oke, Pak Zuli, tadi macam mana? Kami dah buat penyelidikan tentang kerang ni. Kita ada tarik transek, ada scan, ada tarik transek. Jadi sepanjang transek tu kita jumpa banyak jenis, banyak kima lah. Ya? Ada yang saiz besar, ada yang kecil, ada yang sedang-sedang. Memang kita kaya dengan kerang gergasi lah. Kawasan Pulau Manukan ini memang banyak kerang gergasi lah. Oke, Jamadi, tadi Jamadi buat satu pemantauan populasi. So mungkin Jamadi boleh share berapa kima yang kita ada di sini? Oke, sepanjang kajian yang kita buat di sini, tapi di sepanjang transek ini kita banyak menjumpai kerang gergasi ini secara keseluruhan kita jumpa sebanyak 14 ekor. Dan saiz yang paling kecil ini adalah 10 hingga 20 cm, dan saya dapati kebanyakan kima-kima gergasi ini mencapai kebesaran daripada 30 hingga 40 cm. Dan dia amat cepat membesar di kawasan ini. Kawasan ini amat terjaga. Oke, Terima kasih Jamadi. Yang lain-lain, ahli penyelidik, tadi ada komen tambahan tak? Jadi saya Ada juga. waktu saya tarik transek tadi, memang itulah apa yang bilang kata tadi, memang kima lah. Ada tambahan? Ada juga lah. Air bagus? Air oke. Oke. Tambah. So, itu saja adik-adik perkongsian penyelidik-penyelidik kita
dan saya akan menerangkan lebih lanjut tentang kulit kima. Oke, hai adik-adik, bertemu kita lagi semula. Dan sekarang nih di depan saya adalah kulit kima. Oke, untuk mengetahui kima, ini adalah tipikal atau kulit kima yang boleh kita jumpai. Ini adalah spesies Tridacna squamosa. So, Tridacna squamosa nih mempunyai sisik, ya. Ini kita boleh dipanggilkan sisik. Dan ada jenis yang cantik juga. Apabila kita melihat di dasar laut, kita boleh nampak dia punya warna nih sangat menarik. Dia kebiru-biruan, ada warna hitam sedikit, ada hijau-hijau sedikit. So, untuk kima gergasi, dia mempunyai cengkerang yang diperbuat daripada kalsium karbonat, dan cengkerang ini adalah merupakan protection ataupun pelindung mereka daripada dimakan predator ataupun pemangsa seperti ikan, ya, dan juga beberapa hidupan marine yang lain. So, itu saja. Thank you. Dan akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Ranger Sedunia. Sekian, terima kasih. Bye. Bye Dede, jumpa lagi. Bye, Daddy. Jumpa lagi. Bye Dede, jumpa lagi. Bye, adik-adik. Jumpa lagi. Bye adik-adik, jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton.